Selamat petang murid-murid semua. Apa khabar? Baiklah, pada hari ini Cikgu Stella akan mengajar murid-murid cara untuk merekod waktu untuk aktiviti seharian. Baiklah, sebelum kita melihat pada cara merekod waktu, murid-murid, Cikgu Stella ingin mengajar murid-murid bahawa waktu itu macam mana? Apa itu waktu? Okey. Waktu adalah pembahagian dalam sehari. Okey? Dalam sehari, dalam satu hari, kita ada 4 waktu yang mana mengikut putaran matahari. Okey. Sewaktu matahari terbit, okey, bila matahari terbit, itu adalah pada waktu pagi. Ini semua murid-murid tahu sewaktu kita belajar masa dan waktu tahun 1. Okey. Sewaktu ini waktu matahari baru sahaja terbit. Okey. Sekiranya matahari sudah berada di atas, okey, orang kata di atas kepala lah. Okey. Berada di puncaknya. Okey, itu adalah pada waktu tengah hari. Maksud tengah hari itu adalah maksudnya matahari berada di tengah-tengah. Okey. So, waktu matahari sedikit terbenam, okey, matahari kemudian akan turun. Tadi matahari yang ni baru nak naik. Ini kita ambil sebagai bukit lah ya. Okay, so dia nak naik. Okay, sewaktu pagi. Sewaktu matahari tu dah di atas bukit, dia waktu tengah hari. Sewaktu matahari tu akan turun. Okay, matahari dah turun sedikit. Panas pun dah kurang. Okay, itu bermakna kita telah menghadapi waktu petang. Okey. Selepas matahari betul-betul terbenam, matahari dah tak ada, muncul pula, okey, matahari dah tak ada, so jadi keadaan sekeliling semakin gelap kerana tiada cahaya matahari, tetapi bulan, okey, bulan sama ada dia bulan penuh ataupun berbentuk bulan sabit ya, tak semestinya bulan sabit tau. Okey, bulan tu jangan fikir bulan tu hanya bulan sabit sahaja, tak. Bulan juga boleh dalam keadaan bulat penuh. Okey, ataupun bulan purnama. Okey, bulan dan bintang. Dan ada bintang. Pada waktu pagi, tengah hari dan petang ni tak ada bulan, tak boleh nampak. Bulan tu ada tapi kita tak boleh nampak ya. Tapi pada waktu yang ada bulan dan bintang boleh dilihat tapi matahari tak boleh lihat adalah pada waktu malam. Okey, jadi ini adalah 4 waktu yang murid kena tahu. Pagi, tengah hari, petang dan malam. Okey, baiklah. Macam mana kita nak merekod waktu? Okey, kita akan rekod waktu berdasarkan aktiviti dan juga muka jam. Okey, contohnya mari rekod waktu aktiviti ini. Senaman. Okey, senaman. Mula dia aktiviti dia senaman dan dia dikatakan pada waktu pagi. Okey, dan mari kita lihat muka jam. Okey, muka jam ini menunjukkan arah jarum jam pada nombor. Okey, mari lihat jarum jam tu. Jarum jam ini bila kita gariskan dia. Okey, bila kita garis, saya nak ambil warna jap. Okey, cikgu nak ambil warna merah. Okey, baik. Bila kita gariskan atau murid ambil pembaris dan sila lihat terus garis ke hujung dia, kita ambil dia punya anak panah tu. Okey, untuk jarum yang ni, yang cikgu tunjukkan ni, okey, nombor jarum itu belum lagi ke nombor 8. Okey, bila belum sampai di nombor 8, murid jangan ambil nombor 8 sebab jarum jam belum melepasi nombor 8. Ambil nombor sebelum dia iaitu nombor 7. Okey, jadi jarum jam. Kita mesti mula dengan jam ya.
Jadi pukul 7 lah. So ambil letak nombor 7, kemudian diikuti dengan nokta bertindih. Nokta macam ni 2. Kemudian kita lihat pula jarum minit. Jarum minit tu yang jarum warna yang panjang tu. Jarum minit menunjukkan tepat ke nombor 9. Okey, bila jarum minit ke 9, sebenarnya untuk 9 kita dapati dia adalah 45 minit. Okey, bukan 9 ya. Bila minit kita kena tukarkan setiap satu ikut senggatan. Nombor 1, 5 minit. Nombor 2, 10 minit. Nombor 3, 15 minit. Nombor 4, 20, 25, 30, 35. Kalau nombor 8, 40. Nombor 9, 45. Nombor 10, 50. Nombor 11, 55. Nombor 12, sifar. Okay. Tapi sebenarnya dia bila ada satu pusingan dia adalah 60 minit sifar atau 60. Cuma bila kita letak minit ni kita tak letak dia 60 ya, tak ada 67 60 minit, tak ada. Okay, kita akan balik semula ke sifar. Okey, saya nak bagi tahu bila nak tulis waktu tu kena ada 2 digit minit. Macam contoh 45 ni dah 2 digit. Kalau sifar dengan 5, bermaksud sifar 2 digit. Ya, sifar kalau 5 minit, sifar 5. Okey, itu maksudnya 5 minit. Okey, jadi kita dah dapati jam menunjukkan 7.45. Pukul 7.45. Waktu dia pagi. Jadi murid kena rekodkan 7.45 pagi. Aktiviti dia senaman. Okey, jadi di sini nampak tak ni? Waktu dia adalah 7.45 pagi. Aktiviti dia senaman. Okey, bagaimana dengan tiup belon? Mari kita lihat tiup belon. Tiup belon. Okey, jarum jam menunjukkan ke arah. Okey, cikgu nak besarkan sikit. Jarum jam menunjukkan ke arah. Bukan 9, bukan 8. Dia diantarakan. Jadi mana satu kita nak ambil murid-murid? Adakah 9 atau 8? Ya betul. Jarum ni dah melepasi nombor 8. Kita ambil nombor 8. Jangan ambil nombor 9 ya. Sebab tak lepas 9 lagi. Jadi ambil nombor 8. So pukul dia 8. Okey, jarum jam dia 8. Nokta bertindih. Okey, jarum minit pergi ke 6. Nampak ni 6? Okey, so kalau 6, berapa minit tadi? 30. Okey? 8.30 atau 8.30. Tetapi, apakah waktu dia? Adakah waktu pagi, waktu petang, tengah hari atau petang atau malam? Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu ke mana tengah hari. Okey, cikgu akan melukiskan jarum muka jam. Okey, dekat sini nombor 12. Dia sentiasa bertentangan ya. 12 tentangan dia 6. 3 tentangan dia 9. Okey, kemudian antara 12 dan 3 ni ada 1 dan 2. Antara 3 dan 6 ada 4 dan 5. Antara 6 dan 9 ada 7 dan 8. Antara 9 dan 12 ada 10 dan 11. Okey, baik murid-murid. Pada waktu pagi, kita bermula pada pukul 6. Okey? Okey, ada yang kata pukul 5 dah kata pagi, tak ada. Pada yang kita rasa nampak matahari. Jadi, dekat Malaysia, okey, kita biasanya kata pukul 7 baru ada matahari kan. Ada cahaya kita nampak. Okey, jadi biasanya diorang akan kata pagi tu antara 6 atau 7. Jadi kita boleh katakan 6 pun pagi lagi, dah masuk pagi. Okey, waktu tu pagi. Pagi itu akan berterusan sehingga pukul 12. Pukul 12 ni dah masuk tengah hari. Okey, bermaksud
7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, 12 tengah hari. Baik. Selepas 12 tengah hari sehingga pukul 1 masih tengah hari lagi. Okey, dah pukul 1 maksudnya pukul 12.59 tu tengah hari lagi ya murid-murid. Selepas itu pukul 1 tepat, 1 sifar-sifar. Okey? Bermula waktu petang. Sehingga pukul 6 ataupun balik semula pukul 7. Okey, kalau dekat Semenanjung pukul 7 tu kita boleh katakan dah tak ada matahari dah. Okey, so pukul 7 petang. Malam kemudian akan diikuti dengan so petang tadi kan? Petang, tengah hari dah. So kita dah pagi, tengah hari, petang. Petang sampai pukul 7. Kemudian 7 ke atas. 7 ke atas dah mula waktu malam. Pukul 7 malam. Sehingga pukul 12. Pukul 12 balik semula kita sebut sebagai tengah malam. Ini yang murid-murid kena faham. Ya. Jadi, antara tengah malam sehingga pukul 6 pagi tadi atau pukul 7 pagi tadi, kita sebut sebagai apa? Itu kita sebut sebagai subuh. Subuh atau kita sebut sebagai awal pagi. Tapi biasanya dekat Malaysia kita boleh sebut subuh. Jadi, kita berbalik kepada waktu ini. Adakah dia 8.30 malam? Sebab 8.30 berada di dekat sini kan pukul 8 ni. So, sama ada dia ada dua je. Pagi ataupun malam. Jadi, jawapan dia ialah pagi. Sebab dia pergerakan aktiviti ya. Takkanlah pagi terus malam kan? So, dia masih lagi pagi. Selepas pagi tadi, aktiviti tiup belon. Jadi dekat sini, murid-murid dah boleh tulis tadi pukul 8.30 pagi. Tulis waktu tu macam tu ya. Kemudian tengok seterusnya aktiviti dia adalah tengah hari. Dah masuk waktu tengah hari. Pukul berapa? Pukul, dekat sini jarum jam dan jarum minit adalah sama ke arah nombor 12. Jadi jarum jam pergi 12 bermaksud 12. Jarum minit pergi ke 12 bermaksud, tadi saya dah katakan. Bermaksud apa? Kalau pergi 12 ni jarum minit kosong. Jadi dekat minit kita tulis sifar. 12 sifar. Waktu dia, sebab dia tengah-tengah tu yang cikgu kata tadi ikut dalam ni. Tengah hari. So 12 tengah hari. Tengah tu jarak ya. Tengah satu perkataan, hari satu perkataan. Jadi kita ada dua perkataan. Apa aktiviti dia? Makan. Jadi pukul 12 tengah hari dia dah tulis waktu dia. Aktiviti dia tak tulis. Dia tak lengkapkan. Jadi dekat sini kita boleh tahu aktiviti pukul 12 tengah hari adalah murid-murid boleh makan. Itu cara dia kita nak merekod waktu. Boleh tak murid-murid cuba lengkapkan bahagian yang lain ini ke dalam buku tulis anda. Cuma buat jadual sahaja. Waktu dan aktiviti, pukul berapa, aktiviti apa. Lengkapkan ya. Sehingga habis. Baik. Itu adalah latihan yang pertama murid kena siapkan. Dan kemudian murid teruskan juga dengan lengkapkan jadual aktiviti hari kanak-kanak.
mengikut gambar di sebelah. Jadi waktu dia bermula dengan yang pertama ni lah. Okey, contohnya nombor 1. Okey, apakah yang mereka sedang lakukan? Mereka sedang berdiri. Okey, jadi tajuk dia Hari Kanak-kanak. Apa yang murid-murid buat dengan keadaan berdiri di sekolah? Betul. Murid-murid sedang menyanyikan lagu Negaraku. Okey, mungkin ada perhimpunan. Ingat lagi tak perhimpunan di sekolah? Okey, jadi aktiviti dia adalah perhimpunan. Nampak tu? Perhimpunan. Kemudian waktu dia pukul berapa ni? Perhimpunan ni waktu berapa? Tengok jarum jam dulu. Okey, jarum jam, gerakkan. Okey, awak ambil pembaris, garis. Okey, dia tak lepas nombor 8. Bermaksud pukul 7. 7, nota bertindih. Jarum minit pergi 9. 9 adalah 45. 7.45 ni waktu pagi ke malam? Pagi. Pandai. Okey. So, murid-murid boleh habiskan aktiviti itu. Kemudian ada nyanyian lagu patriotik. Kemudian mereka apa ni? Mestilah waktu rehat kan? Okey, so waktu rehat pukul berapa? Nyatakan juga waktu dia pagi atau tengah hari. Cikgu rasa semua aktiviti ini berlaku di sekolah pada satu sesi, iaitu sesi pagi. Ya? Jangan, walaupun mereka tahun 2, tapi ada sekolah yang bersekolah pada waktu sesi pagi. Tengok waktu dia semua 10. Kemudian ada aktiviti mewarna. Okey, ada aktiviti persembahan bakat kan, dan seterusnya penyampaian hadiah. Okey, jadi aktiviti hari ini murid-murid hanya perlu melengkapkan jadual muka surat 45, 46. Okey, dan juga cuba rancang satu aktiviti. Murid-murid boleh rancang satu aktiviti, rekod waktu dan aktiviti. Samalah macam awak sekarang kan. Okey, awak punya aktiviti dekat rumah sepanjang waktu PKP apa? Apa yang awak buat? Okey, kalau tak nak buat yang macam tu, awak rancang satu aktiviti. Contoh diberikan kat sini. Hari keluarga awak, nama keluarga awak lah. Okey, jadi apa yang awak rasa-rasa nak buat? Nak rancang ni maksudnya kena plan lah awak nak buat apa masa hari keluarga awak. Okey, ada aktiviti bersenam mungkin, pecah belon, lepas tu ada aktiviti berenang di dalam kolam, aktiviti makan-makan. Jadi murid-murid boleh rancang aktiviti, kemudian rekodkan waktu dan aktiviti itu. Kemudian murid-murid boleh sediakan cikgu satu video ringkas bercerita tentang aktiviti keluarga anda. Okey? Baik, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini bertajuk rekod masa dan waktu. Okey, sehingga berjumpa lagi. Salam sayang daripada saya, Cikgu Stella. Bye. Jaga diri.